dikurangkan bermakna anda membayar kurang cukai, jadi anda mempunyai pendapatan boleh guna yang lebih tinggi. Jadi bermakna anjakan ke kanan. Kalau pasaran saham bagus, okey, bull market di pasaran saham, maksudnya menguntungkan. Okey, apabila ini berlaku, ini juga akan menganjak keluk eddy ke kanan. Okey, dari segi kerajaan memberikan insentif pelaburan untuk menarik kemasukan pelaburan langsung asing FDI, itu akan menganjak investment. Okey, maka keluk eddy akan beranjak ke kanan. Okey, dari segi kemajuan teknologi, kerajaan kini menggalakkan Malaysia sebagai hub. Bukan sekadar hub halal, tapi hub untuk research and development, R&D. Malaysia sebagai headquarters, okey, bukan lagi Malaysia sebagai assembly line. Okey, dasar kewangan dari segi kerajaan mengurangkan kadar faedah. Okey, untuk pinjaman bank, maka firma boleh meminjam daripada bank untuk tujuan pelaburan firma, maka itu akan menganjak keluk eddy ke kanan. Okey, jadi kalau perubahan ke kanan, nak tahu perubahan ke kiri yang sebaliknya. Okey, begitu juga dasar kerajaan, dari segi kerajaan mengurangkan subsidi. Okey, ini bermakna anjakan keluk eddy ke kiri. Okey, kalau kerajaan meningkatkan cukai, makna begitu juga, okey, anjakan keluk eddy ke kiri. Jadi setiap perubahan faktor ini anda perlu nilai sama ada ianya menganjak keluk eddy ke kanan atau ke kiri. Okey. Begitu juga dari segi jika berlaku perubahan dari segi tarif, dari segi kadar pertukaran asing, keadaan ekonomi dunia. Okey, kalau ekonomi dunia semakin stabil ataupun ekonomi dunia berperang, okey, itu juga akan mempengaruhi nilai ekspor dan import dan secara langsung mempengaruhi keluk eddy. Okey. Jika kita lihat anjakan keluk eddy yang disebabkan oleh perubahan C, okey, perubahan perbelanjaan isi rumah, consumption itu tadi. Ini adalah faktor-faktor perubahan C yang disebabkan oleh selain pada perubahan harga. Okey, saya telah nyatakan tadi kalau cukai pendapatan jatuh. Okey, kalau cukai pendapatan jatuh, maka anda mempunyai pendapatan boleh guna yang lebih tinggi, maka meningkatkan eddy. Okey, begitu juga kalau pasaran saham berada dalam keadaan yang bagus, boom period, keluk eddy juga akan beranjak ke kanan. Senario sebaliknya yang dalam tulisan berwarna biru, okey, kalau anjakan eddy ke kiri berlaku apabila cukai pendapatan meningkat. Okey, kalau pasaran saham jatuh, begitu juga keluk eddy akan beranjak ke kiri. Okey, you have to understand this. Okey, sebab kita akan gabungkan nanti satu persatu. Anjakan eddy yang disebabkan oleh perubahan investment I. Okey, notasi investment I, penggunaan consumption C itu adalah fix. Anda tak boleh ubah. Okey, kalau macam barangan dan perkhidmatan saya gunakan B dan P, itu anda perlu tulis penuh sewaktu peperiksaan. Tak boleh guna B dan P. Okey, tapi kalau notasi I, C, NX, G itu adalah tetap dan boleh digunakan. Perubahan I, okey, yang akan menyebabkan keluk eddy beranjak ke kanan apabila ekonomi semakin berkembang, apabila kadar bunga jatuh, okey, melalui dasar kewangan mengembang, maka keluk eddy akan beranjak ke kanan. Okey, saya tak nak cerita yang warna biru sebab nanti confuse. But then, kalau anjakan ke kiri, anda perlu lihat ekonomi meleset, okey, kadar bunga meningkat ataupun kita panggil dasar kewangan menguncuk. Soalan peperiksaan dia boleh tanya dua hala, ke kiri, ke kanan, faktor yang mana satu. Okey, itu hint untuk peperiksaan akhir. Okey, anjakan eddy, okey, ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh komponen ketiga iaitu perbelanjaan kerajaan. Okey, yang ni tadi saya kata contoh Jambatan Pulau Pinang, pembinaan hospital, pembinaan sekolah, highway, beli apa tu yang kapal selam tu?
Janganlah cerita yang politik punya. Okey, beli kapal selam daripada Perancis. Okey, itu adalah meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Okey, itu adalah menganjak Keluk AD ke kanan dan sebaliknya ke kiri. Okey, dari segi net export, okey, iaitu merujuk kepada perdagangan antarabangsa. Kalau ekonomi luar negara semakin mengembang, maksudnya negara jiran kita maju, Jepun maju, semua negara maju, maka Keluk aggregate demand ini akan beranjak ke kanan. Tapi kalau jiran kita seperti Thailand ada masalah, ada rusuhan, secara tak langsung itu akan mempengaruhi Keluk AD Malaysia juga. Okey, dari segi jangkaan nilai mata wang jatuh, okey, dari segi tarif import meningkat. Okey, ini juga akan mempengaruhi anjakan AD ke kanan dan sebaliknya kalau untuk anjakan ke kiri. Okey, itu dah habis tentang AD, Keluk Aggregate permintaan agregat. Okey, kita kena tengok yang lagi satu, Keluk Penawaran Agregat atau AS. Okey, sama juga, cuma saya ingin tekankan untuk Keluk AS ni anda kena bezakan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, kenapa? Okey, kita akan jawab nanti. Untuk jangka pendek, Keluk AS adalah cerun ke atas. Maksud dia upward sloping. Okey, manakala dalam jangka panjang, Keluk AS adalah garis lurus menegak kerana tingkat harga tidak lagi memberi kesan terhadap nilai benar KDNK, iaitu Y. Okey, ini adalah jawapan kenapa Keluk penawaran agregat jangka pendek cerun ke atas ataupun upward sloping. Okey, because of teori permintaan. Okey, peningkatan harga, maka ekonomi akan meningkatkan pengeluaran barangan. Kejatuhan harga, maka ekonomi akan mengurangkan penghasilan barangan dan perkhidmatan. Maka kita dapati Keluk AS jangka pendek yang masih lagi upward sloping ataupun cerun ke atas ataupun bercerun positif. Perubahan harga, kalau harga turun, maka kuantiti turun. Okey, ini Keluk AS jangka pendek. Kalau anjakan ke kanan, okey, anjakan ke kanan Keluk AS jangka pendek boleh berlaku apabila harga dijangkakan jatuh. Okey, apabila buruh meningkat, apabila modal capital meningkat, apabila terdapat sumber semula jadi meningkat. Contoh apabila kita bercakap tentang bekalan minyak secara agregat, kalau tiba-tiba Malaysia ni jumpa ada what do you call that, bukan perigi, I don't know. Maksudnya stok petrol yang dalam tanah tu yang baru, maka itu akan meningkatkan penawaran, okey, secara agregat. Kemajuan teknologi, okey, dari segi teknologi telekomunikasi, ICT, komputer, okey, dari segi penghasilan barangan, okey, itu semua akan menyebabkan Keluk AS beranjak ke kanan. Okey, ini adalah menggambarkan anjakan Keluk AS jangka pendek. SR merujuk kepada short run, AS merujuk kepada aggregate penawaran, okey, penawaran aggregate supply, okey. Manakala jangka panjang, senang sahaja. Okey, jangka panjang Keluk AS adalah garis lurus menegak, di mana output yang pada AS jangka panjang ini dikenali sebagai output kadar semula jadi ataupun natural rate. Okey, natural rate ataupun output kadar semula jadi. Harga berubah, naik ke turun, okey, masih lagi output semula jadi yang kekal pada paras tersebut. Okey, tiada perubahan dari segi output, barangan dan perkhidmatan untuk jangka panjang apabila harga berubah. Tetapi Keluk AS jangka panjang ni boleh juga beranjak ke kanan disebabkan oleh buruh, okey, modal, sumber semula jadi, pengetahuan teknologi. Faktor yang sama, beza dia cuma jangka panjang garis menegak, manakala jangka pendek adalah garis yang cerun ke atas. Okey, ini adalah perubahan Keluk jangka panjang AS, okey, dari segi ke kanan, okey, meningkat penawaran agregat.
Okey, manakala keseimbangan jangka panjang, okey, gabungkan keluk permintaan agregat AD dengan keluk penawaran jangka pendek, maka titik persilangan. Okey, remember the first step, lukis keluk AD. Second step, lukis keluk AS jangka pendek. Maka persilangan AD dan AS ini anda perlu lukis garis menegak ini sebagai keluk AS jangka panjang. Okey, mudah saja, jangan ubah tempat lain. Okey, dan apabila pergi ke bawah itu adalah tingkat output semula jadi, dan apabila anda pergi ke kanan itu adalah harga keseimbangan. Dua faktor yang menyebabkan perubahan ekonomi tadi. Okey, anjakan AD. Kita telah bincangkan kerajaan boleh gunakan dasar fiskal. Okey, maksud dia dasar fiskal dari segi GNT, dari segi tingkatkan perbelanjaan kerajaan, kurangkan cukai yang menyebabkan penggunaan meningkat. Okey, dasar kewangan, kerajaan boleh kurangkan kadar faedah, tingkatkan bekalan wang, itu akan memberi kesan terhadap pelaburan I. Okey, itu adalah menganjakkan keluk AD ke kanan untuk mengatasi kemelesetan ekonomi. Bila sebut kemelesetan ekonomi, anda kena bayangkan rajah kitaran perniagaan. Maksud dia apabila ekonomi berada di peringkat longkang ataupun trough ataupun depression tersebut, maka apa kerajaan perlu buat? Kerajaan perlu tingkatkan G, tingkatkan C. Bagaimana nak tingkatkan C and G dan I? Okey, turunkan kadar faedah dan sebagainya. Okey, dari segi dasar galakkan pelaburan. Okey, anda lihat, okey, kerajaan adakan zon perdagangan bebas, apa lagi, kemudahan infrastruktur. Okey, galakkan perdagangan. Okey, itu semua menganjakkan AD ke kanan. Kalau kemelesetan dunia berlaku, okey, dari segi ekspor jatuh, C, import dan I jatuh, itu merupakan anjakan keluk AD ke kiri. Okey. Dari segi perubahan ekonomi bukan sahaja disebabkan oleh AD, tapi sebab AS pun boleh beranjak, maka perubahan ekonomi disebabkan anjakan keluk AS. Contoh dia adalah apabila harga minyak mentah dunia meningkat. Okey, ini merujuk kepada the oil crisis pada pertengahan 1970-an. Maka ini akan menyebabkan keluk AS jangka pendek beranjak ke kiri. Remember, harga minyak ni, harga minyak mentah, harga petrol adalah sebahagian daripada kos pengeluaran. Kalau cerita pasal harga teh tarik pun di kedai mamak, okey, disebabkan harga minyak naik, RON 95 naik, maka teh tarik pun naik. Because ada perkaitannya di situ, okey, dari segi kos pengeluaran. Nak beli susu, nak buat teh tarik, you need to go out to the shop, okey, that involve cost. Okey, output jatuh lebih rendah pada tingkat output semula jadi, okey, maka kadar pengangguran meningkat. Okey, kalau keluk AS bergerak ke kiri, okey, ini menyebabkan output yang dihasilkan adalah lebih rendah pada tingkat output semula jadi pada keseimbangan tersebut, maka berlaku di situ peningkatan kadar pengangguran. Okey, dan harga adalah meningkat. Ini digambarkan oleh Raja. Okey, lukis persilangan AD dan AS. Okey, persilangan ini anda lukis garis AS jangka panjang. Okey, dengan ini adalah output semula jadi. Apabila keluk AS beranjak ke kiri, anda mempunyai keluk titik keseimbangan yang baru. Okey, pada titik keseimbangan yang baru, anda dapati output telah turun daripada tingkat output semula jadi tersebut, manakala harga telah naik. So inilah berlakunya unemployment, okey, dan harga menaik dan kemudiannya inflasi. Okey, untuk keluk AS beranjak jangka pendek, beranjak ke kiri, berlaku satu keadaan di mana tadi saya kata tukar ganti di antara inflasi dan kadar pengangguran. Boleh berlaku satu keadaan dua-dua inflasi, okey, harga umum yang tinggi dan kadar pengangguran yang tinggi ini boleh berlaku serentak. Maka istilah yang kita gunakan spesifik untuk pengangguran tinggi, inflasi pun tinggi, istilahnya adalah stagflation ataupun
um, stagflation ataupun stagflasi. Okey. Di mana output jatuh dan harga meningkat yang saya gambarkan tadi, maka campur tangan kerajaan diperlukan dari segi dasar fiskal dan dasar kewangan untuk kembali menganjakkan AD ke kanan. Okey, walaupun tidak boleh mengatasi masalah ni pada masa yang sama. Anda lihat tadi, okey, saya ada 10 minit lagi. Bentuk dasar ekonomi, okey, sama ada di sebelah permintaan AD dari segi dasar fiskal, kerajaan perlu campur tangan dari segi kena adjust government spending, kena adjust taxation. Okey, jadi anda lihat selain pada cukai pendapatan, cukai import, okey, kerajaan juga sekarang ingin memperkenalkan GST. Okey, itu antara lain untuk mempengaruhi permintaan agregat. Dasar kewangan dari segi bekalan wang dan juga kadar faedah. Ini anda akan pelajari lebih lanjut dalam JKE 213 Wang dan Perbankan. Okey, kawalan langsung dalam keadaan-keadaan tertentu seperti 2008 krisis kewangan Asia, kerajaan mengenakan kawalan langsung tak boleh bawa keluar mata wang Malaysia melebihi kadar yang tertentu. Okey, manakala dasar sebelah penawaran AS, okey, dari segi perubahan cukai pendapatan, cukai input diturunkan, memberikan galakan insentif pelaburan, menggalakkan firma untuk melakukan research and development, itu adalah untuk menggalakkan AS ataupun penawaran agregat. Okey, kalau kita lihat, okey, bagaimana pendapatan negara ditentukan? Okey, saya akan gunakan contoh ekonomi yang paling mudah, iaitu ekonomi dua sektor. Okey, kita tinggalkan dulu kerajaan, kita tinggalkan dulu perdagangan antarabangsa. Anda bayangkan kita cuma ada firma dan isi rumah. Okey, firm and household. Maka kita dapati tingkat pendapatan negara Y ataupun KDNK yang tiada lebihan atau kurangan, okey, dalam penawaran agregat AS atau perbelanjaan agregat. Okey, aggregate expenditure. So keseimbangan pendapatan negara dua sektor ditentukan oleh persamaan AS bersamaan dengan AE. Okey, aggregate supply equals to aggregate expenditure. Ini adalah raja circular flow of income ataupun aliran pusingan pendapatan. Kita dah jumpa dah waktu sesi kedua minggu intensif, ingat tak? Okey, so ada tiga pasaran, okey, dan ada dua sektor. Okey, kita ada sektor isi rumah household, kita ada sektor firma, okey, businesses. Okey, isi rumah membeli barang yang dihasilkan oleh firma. Firma menggunakan faktor pengeluaran di segi buruh, modal, okey, yang disewakan oleh isi rumah untuk menghasilkan barangan tersebut. Maka itu adalah aliran fizikal. Okey, anda pergi ke kedai, okey, anda bagi duit, okey, dapat barang, itu adalah aliran barang. Okey, dan anda bekerja sebagai buruh, maka itu adalah aliran faktor kepada firma. Lagi satu aliran adalah aliran wang. Okey, apabila pergi ke kedai beli barang tu, barang bertukar tangan, duit pun bertukar tangan. Maka itu adalah aliran wang dan ia berlaku serentak. Okey, kalau kita andaikan tiada kebocoran, okey, tiada maksud dia, kalau dapat income 100, okey, 100 tu dibelanjakan. Okey, tapi ada berlaku kemungkinan kita dapat income 100, kita simpan RM20. Okey, tu banyak tu. 20% saving is a lot actually. Sedangkan kita hari ni ada tak 5% daripada gaji kita simpan. Okey, that's food for thoughts. Okey, so apabila berlaku kita tidak membelanjakan keseluruhan pendapatan, itu konsep tabungan atau saving, kita gunakan simbol S. Okey, jadi anda boleh bezakan AS merujuk kepada penawaran agregat, manakala S sahaja merujuk kepada saving, tabungan ataupun simpanan. Okey, tabungan merupakan satu bocoran, okey, di mana duit tu akan pergi kepada bank, institusi kewangan, dan bank ini akan menggunakan saving anda
untuk diberikan sebagai modal pinjaman kepada firma. Okey, itu juga merupakan aliran wang. Firma meminjam daripada bank dan firma kena bayar faedah dan bank akan membayar anda dividen. Okey, aliran kewangan itu merupakan suntikan. Okey. Jadi untuk melihat penentuan keseimbangan pendapatan negara dua sektor, okey, kita ada persamaan penggunaan. Okey, consumption adalah terdiri daripada penggunaan autonomi yang tak dipengaruhi oleh pendapatan dan penggunaan yang dipengaruhi oleh income. Okey, ini adalah A adalah autonomous consumption, BY adalah penggunaan yang berfungsi kepada pendapatan boleh guna. Okey, ini merupakan garis positif upward sloping juga, di mana B slope ni merupakan kecenderungan mengguna suit ataupun bahasa Inggeris marginal propensity to consume. Okay, you have to learn that. Marginal propensity to consume. Kalau kita ada consumption, okay, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi consumption. Tingkat pendapatan boleh guna meningkat, kadar bunga, okay, kerajaan benar ketatkan pinjaman bank, pinjaman perumahan, maka bermakna kurang C. Apabila kerajaan bagi BRIM, okay, apa kesan dia? Okay, maksud dia dari segi tingkat pendapatan meningkat, okay, dari segi itu merupakan agihan duit daripada orang yang mampu, negara kepada rakyat yang tak mampu. Okay, itu juga akan mempengaruhi C dan akhirnya nanti akan mempengaruhi AD. Okay, penciptaan barang baru, kalau zaman dulu kita tak terfikir pun ada handphone, okay, ada iPad, ada iPod dan segala-gala. Okay, dengan penciptaan barang baru, okay, maka itu juga akan meningkatkan penggunaan. Okay, ingat tadi sebahagian pada income yang tidak digunakan, yang tidak dikonsum adalah ditabung. Okay, jadi sebahagian daripada income yang tidak digunakan kita tabung, maka tabungan ini juga berfungsi kepada income. Ini adalah persamaan dia. Manakala D ni merujuk kepada marginal propensity to save. Okay, ataupun tabungan teraruh ataupun aruhan. Propensity tu maksud dia aruhan. Maksud kecenderungan untuk menabung. Okay, jadi kembali kepada persamaan asal, duit pendapatan kita sama ada digunakan atau ditabung. Okay, jadi kecenderungan mengguna purata, average propensity to consume, ini berbeza dengan MPC tadi. Anda dapati daripada C bahagi dengan Y. Okay, kalau average propensity to save, okay, kecenderungan menabung purata pula, saving dibahagikan dengan Y. Anda rujuk persamaan di atas ni, Y bersamaan C plus S. Y bagi Y dapat 1. C bagi Y dapat APC. S bagi Y dapat APS. So you have a new equation, persamaan baru. Tapi maksud dia tu sama. Okay. Dari segi kecenderungan mengguna suit. Okay, perkataan suit ni, okay, dalam exam ada tanya, suit, what is this? Bukan suit baju, tapi marginal. Maksud suit ni maksud dia perubahan satu unit income berapa banyak yang digunakan. Okey, maksud dia satu unit Y berubah, daripada satu unit income tersebut berapa penggunaan berubah. Maka itu adalah definisi MPC ataupun kecenderungan mengguna suit. Okey, itu merupakan slope tadi. Begitu juga dengan kecenderungan menabung suit. Okay, marginal propensity to save. Daripada perubahan income. Kalau asalnya income kita 1,000, sekarang ni income naik kepada 1,500. Jadi perubahan income adalah RM500. Berapakah perubahan saving? Kalau tadi 1,000 pendapatan, kita save 200, 20%. Sekarang ni pendapatan 1,500, kita save
15%. Maksud dia 50% berapa? Awak kira lah. Saya pun tak boleh nak kira dah. Okey, jadi sama juga MPC plus MPS dia mestilah bersamaan dengan 1. Okey, so remember komponen pertama C. Okey, C plus S adalah bersamaan dengan Y. Y juga adalah mempunyai komponen kedua iaitu pelaburan. Okey, di mana kita ada pelaburan yang tidak bergantung kepada pendapatan dan kita ada pelaburan yang dipengaruhi, terangsang atau teraruh oleh pendapatan negara. Jadi keseimbangan pendapatan negara untuk ekonomi dua sektor yang cuma ada firma dan household tadi, Y equals to C plus I, ataupun Y tersebut adalah aggregate expenditure, perbelanjaan aggregate. Okay, so AE bersamaan dengan C plus I. So AE, aggregate expenditure ni adalah Y bersamaan C plus I. Kalau tambah G, itu adalah 3 sektor. Maksudnya ada sektor kerajaan. Kalau C plus I plus G plus X minus M, itu maksud dia ekonomi 4 sektor. Okey, dan konsep terakhir. Okey, banyaknya formula malam ni. Okey, saya dah buang graf banyak. Okey, konsep terakhir kita akan, anda perlu tahu tentang konsep pengganda. Okey, multiplier. Untuk kes mudah ekonomi dua sektor, pengganda ataupun multiplier ni merupakan nisbah antara perubahan tingkat pendapatan dengan perubahan tingkat pelaburan. Okay, so anda telah belajar tadi Y apa, I apa, maka multiplier usually small m, bukan capital M ya. Perubahan Y dibahagikan dengan perubahan pelaburan. Okay, di mana kita tahu pelaburan adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor, okay, pendapatan negara, kadar bunga, okay, kecekapan modal sud, kemajuan teknologi, okey, jangkaan ekonomi masa hadapan, kos pengeluaran, dasar kerajaan, okey, kestabilan politik dan sosial, kestabilan nilai mata wang. Semua ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan. Okey, so itu sahaja. Okey, kitaran perniagaan, okey, anda telah diperkenalkan dengan konsep turun naik ekonomi. Okey, tukar ganti di antara inflasi dan kadar pengangguran. Okey, apabila ekonomi di atas, kerajaan perlu kuncupkan. Okey, apabila ekonomi di bawah, berlaku pengangguran, kerajaan perlu kembangkan. Jadi, bagaimana nak kembang atau kuncupkan ekonomi, kerajaan perlu bermain dengan AD dan AS. Okey, bagaimana nak mempengaruhi AD dan AS? Sama ada anjak ke kiri atau anjak ke kanan, supaya titik keseimbangan yang baru tersebut pada harga yang lebih tinggi, pada output yang lebih tinggi atau lebih rendah. Okey, dan kita telah lihat tadi dari segi penentuan keseimbangan, okey, aggregate expenditure Y bersama dengan C plus I. Okey, setiap satu daripada faktor yang mempengaruhi C, faktor yang mempengaruhi I, pelaburan telah dibincangkan. Jadi, turun naik ekonomi itu sebenarnya adalah mainan dasar. Okay, if you are the policy maker, untuk mereka yang bekerja di kerajaan ataupun mereka yang di firma, anda akan dapat rasa. Okay, begitu juga kita sebagai isi rumah. Okay, ekonomi berkembang, kita pun rasa macam mana kalau ekonomi menguncup. Kita akan dapat juga kesan perubahan tersebut. Okay, ada soalan tak? Minit yang terakhir. Tengok kalau ada soalan, tak ada. Okey, boleh simpan di sini soalan anda di Padlet wall ni. Okey, sila baca artikel tentang BRIM, okey, tentang subsidi rationalisation yang saya telah muatkan di sini. Okey. Sila rujuk juga blank space, bahan-bahan, okey, hari ini yang telah kita bincangkan. Boleh jawab kuis. Okey, ini telah kita bincangkan hari ini. Okey, penentuan pendapatan negara dari segi C and I. Okey, ada MPC, ada APC. Okey, bila bercakap dengan consumption, anda kena bercakap juga tentang tabungan S. Okey, 3 sektor kita tambah dengan government spending.
Export minus import itu merupakan ekonomi 4 sektor. Okay, so itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang hadir di pusat-pusat wilayah, anda yang di rumah live streaming, anda yang akan mengikuti recording, okay, dimuat naik minggu hadapan. Okay, kalau ada soalan, boleh gunakan Padlet Wong, boleh email, boleh gunakan Facebook, boleh. Banyak ruang. Tolong jangan tanya di saat-saat akhir. Okay? So that's all. Thank you very much. Assalamualaikum dan selamat malam and good night.